Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita mulakan sesi kelas PDPR Sains tingkatan 3 pada hari ini. Okey, hari Rabu, samaan 3 hari bulan 2, 2021. Okey, saya Cikgu Ku Azlana akan mengajar kamu untuk mata pelajaran sains bagi tingkatan 3. Okey, untuk hari ini kita nak tengok bab 1 rangsangan dan gerak balas. Okey, dalam topik ni awak akan tengok kita akan fokuskan kepada rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Kita akan fokuskan kepada telinga. Minggu lepas awak dah tengok tentang mata. Okey, hari ini kita nak tengok tentang telinga. So, objektif kita pada hari ini, murid dapat melakar struktur organ deria telinga dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. So, itu objektif kita, kelas kita pada hari ini. Okey, kriteria kejayaan. Okey, apa yang awak nak, in order you to achieve the objective, so apa kriteria kejayaan kita? Okey, di akhir pembelajaran, yang pertama awak dapat melakar struktur telinga, awak boleh lukis struktur telinga. Yang kedua, awak boleh menerangkan ada 9 fungsi struktur telinga dan kepekaannya. Okey, dan yang ketiga, awak boleh jawab soalan berkaitan dengan telinga, soalan yang cikgu akan bagi nanti. Okey, so untuk buku teks, awak boleh refer muka surat 13, 14 dan juga 17. Okey, tengok. Mari kita tengok. Okey, dalam telinga kita tahu telinga ni adalah organ deria bagi pendengaran. Rangsangan bagi telinga ialah bunyi. Kalau minggu lepas awak belajar rangsangan bagi mata adalah cahaya. So, untuk telinga, rangsangan dia adalah bunyi. Okey. Kita ada 3 jenis bahagian telinga. Kita ada telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. So, ini telinga luar. Apa yang ada dekat telinga luar? Kita ada cuping telinga, kita ada salur telinga. Telinga tengah kita ada gegendang telinga, kita ada ossicle dan kita ada jendela bujur. Okey, lagi satu kita ada tube Eustachian. Tube Eustachian pun termasuk dalam telinga tengah. Telinga dalam kita ada salur separuh bulat, saraf auditori dan juga cochlea. Okey, ini adalah bahagian dalam telinga. Okey, kita tahu tadi 3 bahagian. So, ini bahagian dalam telinga yang awak kena tahu. Okey, kita tengok apa fungsi dia pula. Okey, so untuk telinga kita ada fungsi dia masing-masing. Okey, cikgu akan cerita dengan lebih detail bagi awak faham satu demi satu ni. Okey, tengok. Okey, sebelum cikgu terlupa, awak boleh rujuk buku teks kamu. Okey, muka surat 14. Ni ada fungsi bahagian telinga. Okey. Kita tengok cuping telinga. Fungsi cuping telinga adalah untuk mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Kita tahu kita ada 2 cuping telinga. Okey, untuk apa cuping telinga kita ni? Kita nak kumpul dan kita nak hantarkan gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Okey, itu fungsi cuping. Kemudian bila dia dah kumpul, dia hantar ke dalam salur telinga. Okey, ini salur telinga kamu. Okey, bunyi yang awak dengar, dikumpulkan oleh cuping telinga, dihantar masuk ke dalam salur telinga. Salur telinga ni lah yang selalunya kadang-kadang tag telinga kita ada. Tag telinga kita tu jadi sebab daripada habuk yang ada dekat udara kita ni. Okey, dia terkumpul di sini. Okey, so dia kumpul, gelombang bunyi ni dihantar ke salur telinga, nak pergi ke gegendang telinga ni. Eardrum kamu ni adalah gegendang telinga. Okey. So, di gegendang telinga, bila gelombang bunyi tadi sampai, dia akan bergetar, vibrate, ikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena. Kalau kuat-kuat lah, kalau bunyi tu perlahan-perlahan lah, kita punya frekuensi dia. Getaran dia pun bergantung kepada frekuensi yang gelombang bunyi tadi ni. So, bila sampai dia di gegendang telinga, tadi kan cikgu cakap dia akan bergetar. Dan dia akan pindahkan getaran bunyi kepada ossicle. Okey. Kita remind balik. Yang pertama cuping, yang kedua salur telinga. Okey, tapi cuping dan salur telinga dalam bentuk gelombang bunyi. Bila sampai di gegendang telinga, dia dah dalam bentuk getaran bunyi. Dia pindahkan getaran bunyi ni kepada ossicle. Okey, kenapa dia pindahkan kepada ossicle? Dalam gambar raja ni yang warna hijau ni. Okey, ossicle ni umpama macam speaker. Dia nak kuatkan getaran bunyi. Okey. Bila dia dah kuatkan getaran bunyi, kemudian dia pindahkan kepada jendela bujur. Okey, ini jendela bujur kamu ni. Okey.
So, jendela bujur dia akan kumpul dan hantar getaran bunyi daripada ossicle tadi ni, ossicle kamu. Okey, ini ossicle kamu, dia pindahkan nak hantar pergi kepada cochlea. Ini cochlea kamu. Okey, ini adalah jendela bujur. Penghantar, macam postman lah. Umpama dia macam itulah. Okey, so cochlea yang macam bentuk macam bulat-bulat cik babi ni. Okey, cochlea fungsi dia mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Once dia sampai kepada cochlea, dia akan tukar kepada impuls saraf. Okey. Cochlea ni dia mengandungi bendalin dalam dia makluman kamu. Okey, bila dia dah cochlea tadi dah tukar kepada impuls saraf, dia hantar impuls saraf ni ke otak melalui saraf auditori. Ni. Okey, bentuk ni dihantar ke otak untuk otak tafsirkan apa jenis bunyi yang awak dengar. Okey, selain daripada tu kita juga ada tube Eustachian. Apa fungsi tube Eustachian? Nak balancekan tekanan udara di kedua-dua belah kita punya gegendang telinga. Di mana kedudukan tube Eustachian? Yang warna hijau ni. Ini adalah tube Eustachian. Sebut betul-betul Eustachian. Ejaan pun mesti betul. Okey. Kadang-kadang apa yang jadi, contohnya kalau awak naik kereta, awak bergerak mendaki gunung contohnya ataupun bukit, okay, naik kereta. Kadang-kadang awak akan rasa awak punya telinga ni berdengung. Kan? So, apa yang awak nak buat untuk mengurangkan ketidakselesaan pada awak punya telinga kamu ni kan berdengung je. So, apa awak buat? Awak telan air liur untuk awak balancekan balik. Untuk awak nak imbangkan balik tekanan udara tu. So, itu fungsi bagi tube Eustachian. Okey, kemudian kita ada salur separuh bulat. Salur separuh bulat ni fungsi dia untuk mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Ini salur separuh bulat. Dia duduk di atas cochlea. Okey, dekat dengan jendela bujur, ini ossicle kamu. Okay, ini jendela bujur, ini adalah salur separuh bulat nak balancekan keseimbangan badan. Okey, so cikgu nak ingatkan kamu dalam telinga, okay, dia bermula daripada cuping sehinggalah ke saraf auditori untuk hantar ke otak ni. Dalam 9 struktur telinga ni kita ada 2 struktur telinga yang tidak terlibat langsung dalam mekanisme pendengaran. Yang pertama adalah tube Eustachian, yang kedua adalah salur separuh bulat. Ia tidak terlibat langsung dalam mekanisme pendengaran. So, kalau soalan tanya, berikan bahagian telinga yang tidak terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran, awak kena namakan dua benda ni. Okay, jangan namakan benda selain daripada dua ni. Okay, ini macam mana awak mendengar ataupun mekanisme pendengaran. Okay, daripada sumber bunyi contohnya, macam cikgu cakap, macam mana telinga kamu boleh tangkap. Okay, cuping telinga yang ada kat telinga kita ni, dia kumpulkan gelombang bunyi, dia salurkan gelombang bunyi tadi masuk ke dalam kita punya gegendang telinga melalui salur telinga. Bila sampai di gegendang, dia akan vibrate ataupun bergetar. Kemudian dia akan pindahkan getaran bunyi kepada ossicle. Okay, ossicle fungsi dia macam speaker untuk kuatkan getaran bunyi tadi ni. Kemudian ossicle ni akan hantar kita punya getaran bunyi kepada cochlea. Okay, nak hantar ke cochlea melalui kita punya penghantar tadi ni, postman tadi ni, iaitu jendela bujur. So, getaran bunyi ni hantar ke cochlea. Bila cochlea sampai, bila getaran bunyi tu sampai saja kepada cochlea, cochlea akan tukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Kemudian, impuls saraf akan dihantar ke otak melalui saraf auditori untuk otak ni tafsir. Apa bunyi yang kita dengar? Okay. Apa yang cikgu mengajar ni? Oh, cikgu mengajar tentang telinga. Baru awak faham. Okay, itu macam mana awak boleh mendengar. Okay. So, harapnya awak faham lah cikgu objektif kita hari ni. Okay, harap-harap dia objektif tu tercapai lah. Awak boleh melakar telinga manusia. Kemudian awak boleh boleh menamakan apa fungsi bagi telinga manusia. Ada 9 struktur dan fungsi dia apa. Kemudian dia punya mekanisme pendengaran. Dan make sure sekali awak jawab soalan cikgu untuk awak uji kefahaman kamu. Okay, so tugasan kamu untuk hari ini adalah yang pertama, awak tanda kehadiran dalam link yang cikgu bagi ni
Wajib sebab kalau awak tak tanda itu dikira sebagai awak tak hadir ke dalam kelas cikgu. Okey, macam awak ponteng kelas cikgu. So, wajib tanda kehadiran kamu. Okey, yang kedua, salin nota. Okey, dalam buku yang sama yang awak salin tentang mata minggu lepas. Okey, tengok buku teks surat 13, 14 dan juga 15. Okay, kemudian cikgu bagi soalan, make sure awak jawab sekali lagi. Kalau ada masalah, awak boleh PM cikgu. Kalau kerja kamu dah siap, awak boleh PM cikgu untuk cikgu semak hasil kerja kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana meminjamkan telinga kamu untuk mendengar apa yang cikgu nak sampaikan. Okey. Dan juga mata kamu yang kita dah belajar di bawah ni, telinga dan juga mata. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Okey. So, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.